bersama lah. Saya ucapkan Yang tahniah. free hair. Walaupun di malam-malam hujung minggu ni, tapi masih lagi bertenaga, semangat untuk nak belajar sesuatu dan insyaAllah untuk nak nak meningkatkan sales masing-masing insyaAllah. Okay. So, di musim-musim pandemik ni, tuan-tuan puan, sebenarnya kata guru saya, apa saja yang kita boleh jual, kalau air liu kita ni boleh dijual dengan harga, kita jual air liu kita kan. Sebab musim-musim pandemik ni kata kita memang berada dalam fasa yang survival. Okay. Tapi yang best ni tuan-tuan, okay, tuan-tuan perempuan dah ada produk dah. Produk dah ada dah. Tinggal nak jual dia sebenarnya kan. Itu kelebihan tuan-tuan ada. Berbanding orang lain. Orang lain di luar sana mungkin mereka nak kena fikir apa produk nak buat, apa research tentang produk tu, kena buat research dan sebagainya. Tuan-tuan pun tak perlu fikir tentang produk. Produk dah ada, tinggal nak jual saja. Dan lebih menarik sekarang ni tuan-tuan puan, kita ada satu kemudahan yang saya boleh kata mungkin kalau tak semua rakyat Malaysia pun saya kata mungkin lebih daripada 80% rakyat Malaysia sekarang ni menggunakan WhatsApp sebagai dia punya medium komunikasi. Setuju ke setuju tuan-tuan puan? Setuju. Kena setuju. Okay, so kita kena manfaatkan tu. Kita kena manfaatkan penggunaan WhatsApp ni supaya apa? Supaya sebab saya yakin kalau contoh macam saya ada lebih daripada 4,000 konteks number dalam saya punya phone. So saya kena manfaatkan apa yang saya boleh buat dengan 4,000 number ni supaya saya boleh lonjakkan sales saya. So basically bercerita tentang sales ataupun apa yang saya buat. Basically saya terlibat dengan Ar-Rashidin Consultancy. Kami adalah Syariah Asset Management Specialist. Kita bantu klien kita menguruskan dia punya aset. Dia main intention adalah untuk mengelakkan aset dia daripada beku. So bila kita meninggal dunia, aset kita akan beku tuan-tuan. So masa nak elakkan aset beku, so kami provide a new solution kepada klien supaya dia dapat elakkan aset dia beku lah. So that is apa yang kami buat. So kita gunakan instrumen ataupun kita gunakan facilities AIA Public Takaful sebagai instrumen untuk selamatkan aset klien-klien kami. So basically kita punya klien memang kita fokus on the high end network, maknanya high end punya klien yang ada aset besar, yang ada 2-3 juta EPF, yang ada berjuta-juta dalam tabung haji yang dia takut beku dan sebagainya. So kita bantu dia untuk selamatkan aset dia menggunakan facilities AIA Public Takaful. Okay. So itu apa yang saya buat lah. Saya baru join dalam saya start join hujung Februari 2021 consultancy ni. So hampir 3, 4, 5, 6, 7 hampir 5 bulan lebih lah. Hampir 5 bulan lebih. So personal sales saya setakat petang tadi 298,000. 298,000 personal sales. Ini yang kalau nak kira ni susah lah. Tapi saya boleh sebut personal sales is almost 300,000. Tapi itu bukan yang collected. Collected ni maksudnya apa? Ada klien yang bayar 300,000, ada klien yang bayar 500,000. That is collected. Berapa yang kita collect daripada klien. Tapi daripada collected tu adalah some percentage yang dikira sebagai kita punya sales. Kita punya sales. Okay. So daripada total sales tu adalah dia punya commission dan sebagainya lah. Saya boleh katakan bulan pertama saya bersama dengan Rashidi ni, bulan pertama punya commission 5 angka lah lebih kurang, 5 angka. So dan sampai ke bulan 7 ni konsisten 5 figures lah dengan bonus dan sebagainya. So dan kebanyakan klien yang saya approach, kebanyakan dia memang banyak menggunakan WhatsApp. Menggunakan marketing dan juga sales menggunakan WhatsApp. Okay. Marketing ni adalah maknanya bagaimana kita merancang apa strategi kita untuk nak bawa daripada ratusan kontak number kita dalam WhatsApp tu sehingga akhirnya dia kenal apa yang kita buat. Maknanya marketing ni more to branding lah. Macam ni kita brandingkan diri kita sebagai orang yang menjual produk-produk Kinder Mall. Betul saya? Produk-produk Kinder Mall, betul Okay? Ya. Yeah. So dia salah sebut. Okay? So macam mana kita nak brandkan diri kita macam tu? Okay? Cumanya maknanya yelah, sebab tu kalau kadang-kadang kita perasan ada kawan kita ni, contoh orang yang jual
Sekarang ni yang kuat popular Shaklee lah kan. Shaklee antara yang tengah naik ramai kan. Kejap-kejap dia kongsikan dia dapat bonus kereta kan. Kejap dia dapat bonus trip dan sebagainya kan. Okay. So basically itu adalah cara untuk dia brandingkan diri dia. Termasuklah maknanya dia akan banyak post dan produk-produk yang dia ada. Selain daripada Shaklee, satu lagi adalah Amway pun ramai juga orang yang start post tentang vape. Hilang di situ. Novak punya periuk dan sebagainya kan. So that is something yang how dia branding. Okay, so itu contoh, maknanya dia menggunakan tools WhatsApp untuk dia membrandingkan diri dia. Itu term untuk marketing. Okay. Kemudian apa term untuk sales? Okay, term untuk sales pula adalah bagaimana kita nak approach klien daripada teknik kita hantar teks WhatsApp kepada klien. Saya yakin tuan-tuan dan puan semua pernah approach klien menggunakan WhatsApp, betul tak? Kan, tolong angguk sikit. Betul kan? Okay. Safwa selalu buat macam tu. Berapa ramai yang dapat blue tick? Tolong geleng sikit. Ramai blue tick. Reply je tak? Dapat blue tick. Reply je tak? Ada reply lah 1-2. Kan biasalah bila kita buat sales through WhatsApp ni, dia punya penanda aras dia lah blue tick. Blue tick ni antara kita macam kalau dapat blue tick ni kita krik lah. Okay. So macam mana saya buat? Apa strategi saya yang saya gunakan dalam WhatsApp untuk saya buat sales sehingga saya tak dapat blue ticks. Okay. Maknanya itu cara lah. Nanti saya akan kongsikan macam mana kita nak hantar teks kepada klien kita untuk elakkan kita dapat blue ticks tu. Maksud blue tick ni adalah kita kena tinggal lah kan. Bila dapat maksudnya masuk Tuan Afiq kat sini ialah macam mana kita nak buat supaya bila hantar orang tu respon lah, bukan dia diam je macam tu. Betul. Maksud blue tick tu diam lah. Blue tick tu dia tinggal kita kesorangan lah. Kita pun kejap tengok dia punya WhatsApp dia masih blue tick lagi. 2 minggu pun tengok blue tick. Coding dia punya WhatsApp story. WhatsApp story update. Reply tak kan? Okay. So saya akan kongsikan nanti macam mana nak elakkan benda tu. Sebab saya buat sales. Okay, kami punya nature business sales lah. Okay. Tapi kita guna produk yang lain lah. Kita punya produk tak ada bukan not the physical product. Kita punya produk dalam bentuk statement. So dia actually lagi susah nak jual sebab dia tak nampak. dia bukan air ke makanan. Sebab benda tu polisi. Dia bukanlah macam kita Kinder Mall, kita jus nampak depan mata, jus boleh minum, boleh rasa. Tapi macam yang Tuan Hafiz buat ni, mana merasa kita keluarkan duit lepas tu tak dapat ke tak dapat. Dapat pula bila dah lepas meninggal kepada ahli keluarga, kan? Okay, so there's something yang quite tough juga. Tapi Alhamdulillah, maknanya dengan strategi yang betul, kita boleh buat sebenarnya. Tapi maknanya tuan-tuan perempuan punya produk lebih mudah sebab dia something yang ada depan mata, kan? Maknanya kalau nak buat, kalau ikut sistem marketing, dia ada dalam sistem digital marketing dia ada empat step. Disebut sebagai teori AIDA. AIDA. Nanti saya boleh type sikit kot. AIDA. Konsepnya konsep AIDA. A itu apa? Ia adalah attraction. Macam mana kita nak attract klien untuk attention ataupun attraction lah. Dia orang boleh tak masalah. I adalah interest. Okay. D adalah desire. D adalah desire dan A adalah action lah ataupun call to action. So that is something yang maknanya kita kena plan lah. Kita kena plan macam mana kita nak susun kita punya marketing and sales ni refer to this AIDA punya konsep. Merujuk kepada AIDA punya konsep. So contoh kalau attraction tu maknanya kita perlu adalah something yang boleh jadi macam promosi, kan? Ayat-ayat promosi, ayat-ayat misteri, kan? Misteri mana produk kita, apa keunikan produk kita, kan? Contohnya itu contohlah, maknanya attraction, something yang daripada orang scroll saja kepada orang nak buka dan tengok, kita punya status dan sebagainya. Ataupun daripada orang sekadar scroll, orang klik juga kita punya teks WhatsApp tu. Okay. Kemudian dalam masa yang sama, okay, kita buat juga
tadi attraction interest. Interest ni ayat-ayat copywriting lah. So ayat copywriting dia mesti ada unsur-unsur interest. Maknanya meningkatkan dia punya minat dia kan. Biasanya interest ni kita akan sentuh tentang apa? Saya kalau ada NLP dia panggil apa ni meta program. Towards to dengan away from. Oh, okey. Okey, maknanya kita ceritakan apakah ancaman dia dan juga apa dia punya ganjaran dia kan. Dengan minum jus ini badan anda akan menjadi lebih solid dan sihat. Lebih sadar. Lebih sadar kan. Okey. Six pack. Contoh. Ya. Siapa yang minum jus ini kekebalan kalian dia untuk tidak kena COVID lebih tinggi daripada orang lain. Melampau betul. Over promise ni. Itu contohlah. Maknanya ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang sama ada kita memberi ancaman kepada dia ataupun kita memberikan ganjaran kepada dia. Tapi fokus pada produk tu. Itu lebih pada nak tingkatkan dia punya minat. Dia punya minat kan, maknanya interest. Okay. So the next level adalah untuk tingkat dia punya desire. Keinginan dia. Daripada minat, benda ni ingin pula nak benda ni. Berminat kepada nak benda ni. So desire ni kita kena main emosi. Contohnya apa? Kadang-kadang kita pasal nak orang buat poster, jual kek, dia meltingkan kek tu kan. Ada coklat tertumpah-tumpah dekat tepi. Kan? Itu dia. Bila Favorite teacher hati kot. Okay. So bila buat iklan cendol, buat orang video orang makan cendol dan slow-mo kan video tu kan. Itu yang McD buat tu, McD dengan ayam dia. Betul. Makan. So that is something yang desire dia. Lala rasa nak beli ayam. So boleh lah maknanya kalau macam contoh kalau jus air, jus tu maybe boleh buat video air ke, gambar minum air ke, something yang related yang boleh meningkatkan desire orang lain, yang menyentuh, yang menjentik emosi dia. Menjentik emosi dia. Menjentik emosi dia. So that is something desire. Kemudian contoh kalau tadi ada kurma ada apa dia ni? Kurma apa? Kita apa ni? Jus aroma ke atau apa? Okey, apa lagi produk dia? Kita ada 3 jenis produk utama. Kita ada zaitun, minyak zaitun, lepas tu kita ada herba tempatan yang berasaskan halia bentung. Okay. So ada juga madu, semua itulah. Kurma pun ada juga dalam salah satu tu. Jus kita ada jus yang kita import daripada Turki lah, jus aroma. So yang tu ada 5 lah. Ada 5, oren, apple, anggur, buah campuran, mixed fruit. Kan contoh kalau macam jus buah mixed fruit tu apple boleh buat mixed fruit lah. Okey, mixed fruit maknanya masukkan dalam jug and then letak ais sikit ke contohnya kan, bagi dia nampak fresh sikit, juicy sikit contohlah. So that is something desire. Maknanya ambil gambar cantik, ambil video ke dan zaman sekarang ni banyak video lah. Video jangan panjang-panjang, tak perlu panjang-panjang pun, 10-15 saat pun cukup. Orang tengok, orang capture the idea dan orang rasa terjentik emosi dia. Yang terakhir sekali adalah AIDA action. Call to action. Call to action ni maksudnya apa? Kena letak siap-siap. Nak order kat mana? Nak order macam mana? Nak beli kat mana? Itu kena clear. Itu kena very clear. Benda tu kena clear. Okay. So that orang jelas lah dengan apa yang kita nak buat sebagainya. Sebab bila you all jual produk yang macam ni, produk yang dalam bentuk macam ni, dia senang actually nak gunakan WhatsApp sebagai medium untuk buat marketing and sales sebenarnya. Berbanding dengan produk saya. Produk saya you tak boleh kita tak boleh buat, tak boleh nak gunakan that sangat idea tu, walaupun ada juga teknik tapi dia susah sikit, bercabar sikit. Tapi berjaya buat sale. Beratus ribu. Alhamdulillah. Aduh. Okay, so baik. itu dari sudut konsep. Maksudnya apa? Cara paling mudah sekarang ni adalah saya rasa semua orang buat. Kita kongsikan kita punya iklan tu setiap hari dekat WhatsApp status. Itu cara paling mudah. Okay. Iklan. Iklan di WhatsApp status. Okay. Saya sangat-sangat tidak, bukanlah sangat-sangat tidak, tapi saya tak cadangkan sangat untuk kita terlalu banyak mengiklankan kita punya produk dalam grup-grup WhatsApp kita sebenarnya. Kadang-kadang dia rasa dia akan annoying sebenarnya, kan? Kalau kita sendiri pun sebenarnya bila kita dalam grup family tiba ada orang iklankan produk, kita kadang-kadang kita rasa annoying. Sesekali boleh lah indirectly kan, sebetulnya kan. Rasa macam nak kick dia dari grup. Nak kick dia ataupun kita keluar baru. Tapi nak kick tak boleh sebab keluarga. Cia.
Boleh tak bikin sebab dia admin dan dia create group tu. Aduh. Aduh, okey. Okay, so sesekali boleh. Tapi itu pun saya cadangkan fokus kepada memberikan value, maknanya fokus pada interest tadi. Cerita apa kelebihan dia, fokus pada itulah. Jangan maksudnya Tuan Hafiz, let's say lah bermula esok kita kalau kita nak ejen-ejen kita Kingdom Mall ni mula berkongsi di WhatsApp story, apa bentuk-bentuk yang Tuan Hafiz cadangkan untuk kita kongsi? Adakah direct produk ke atau macam mana ke, anything kalau ada kalau WhatsApp status memang kita boleh buat terus direct produk, tak ada masalah. Tak ada masalah? Tak ada masalah sebab dia sebab dia yang pilih untuk klik kan, tengok. Betul. Yang tu saya nak masuk je lagi. Kita panggil dia sebagai komitmen. Komitmen. Dia berbeza dengan kalau kita masuk ke dalam grup, kita force orang untuk tengok produk kita. Faham tak? Bila kita masuk dalam grup memang bagus. Betul. Dalam grup ada satu orang, sekali masuk put, tapi kita force people lah. Tambah pula dia share banyak poster, kita pula terpaksa loading, habiskan data untuk tengok tu. Aduh, sakit hati lagi. Kan? Nampak tak ni contoh klien yang ini baru seorang klien ni. Oi. Okey. So maksudnya begitu. Maksudnya sesekali boleh, tapi janganlah selalu sangat. Sebulan sekali cukup lah. Sekadar nak bagi signal pada kawan-kawan dalam grup, aku ada jual barang Kingdom Mall ni. Okay, that's it. Kan? Tapi jangan force, jangan kerap sangat, nanti orang rasa annoying. So apa yang kita boleh buat adalah kita kerap hantar buat posting dekat WhatsApp status. Okay, kerap buat posting dekat WhatsApp status. Okay, cumanya WhatsApp status ni jap saya share sikit. Boleh, silakan. Share screen Cikgu-cikgu lain masih ada ke di situ? Senyap je. Cikgu Zalila, Teacher Ati, Teacher Ali. InsyaAllah ada tengah behave ni. Ada. Okay. Dengan Tuan Hafiz tak behave. Terus je. Tak boleh. Sambil-sambil lah cikgu-cikgu tuan-tuan perempuan, sambil-sambil boleh bertanya-tanya, boleh berinteraksi. Jangan ini bukan kelas Little Khalif. ini bersama kita, boleh je sambil-sambil interaksi. Dan sesi malam ni dia bukan training malam ni. Dia lebih macam Tuan Hafiz berborak, kongsi, dan kita ala-ala macam sembang-sembang santai. So janganlah ingat malam ni terlalu formal lah, sebab tu Tuan Hafiz pun tak ada sangat slide sangat, dan beliau pun tak adalah pakai formal. Saya terpaksa lah sebab ni program saya kan. Jadi boleh, jangan rasa segan. Okey, Cikgu Safwa kata hantar video yang sama je tak apa ke? Tuan Hafiz, Kak Safwa kita, Cikgu Safwa kita tanya, hantar video yang sama je selalu dalam apa tu Cikgu Safwa? WhatsApp story ke atau grup? Boleh spesifikkan soalan? Dalam WhatsApp story. Dalam WhatsApp story. So Tuan Hafiz, boleh kita ulang-ulang video yang sama? Apa pendapat Tuan Hafiz? Tak ada masalah. Okey je. Tak ada masalah. Tak ada siapa-siapa nak marah awak ni. WhatsApp story atau status ni, dia lebih kepada dia bukan pushing factor. So orang tak rasa terpaksa untuk tengok kita punya iklan tu. Dia lebih kepada orang membuat komitmen. So dia berbeza. Dia boleh skip je video tu kalau dia tak nak tengok. Betul. So kalau orang yang skip kita punya video tu, anggaplah maknanya dia memang rugilah tak tengok produk kita. Betul. Okey. So saya ada share screen tu. Boleh Okey. So kenapa saya sebut kita kena gunakan WhatsApp status ni adalah sebab kalau bila kita buka WhatsApp, contoh nampak tak WhatsApp ni? Apa ni? Nama aku Zack Faizal New. Apasal jadi new pula ni? 9 tahun, 10 tahun nombor sama kot. Sorry cikgu-cikgu sekalian. Pergaduhan antara BFF. Okeylah. Teruskan. So bila kita buka WhatsApp nampak paparan WhatsApp di skrin Bila kita buka WhatsApp, dia tak akan pergi ke status terus, betul tak? Betul. Dia akan buka kita punya teks lah, betul? Inbox lah. Yes, betul. So maknanya, untuk orang nak tengok kita punya status, orang kena klik dekat status. Orang klik status, kan? So orang kena klik status kat sini, barulah dia boleh nampak status kita. Betul? Okey. Itu adalah komitmen yang pertama. Itu adalah komitmen yang pertama. Okey. Itu langkah pertama dia dalam explore. Yes. Maknanya orang yang bakal menjadi pelanggan kita ni bukan orang yang dipaksa untuk beli kita punya produk. Tapi dia sanggup memberi komitmen kepada kita. Itu mahalnya WhatsApp status. Okey? Right. So, contoh
Kemudian bila dia keluar kat status ni, bukanlah kita punya status yang akan berada di atas sekali, betul tak? Betul. Tak semestinya kan? Tak semestinya. Mana dia kena scroll, dia scroll. Dia pun scroll lah, scroll. Ada banyak lah status kan. Ada beribu-ribu status ni. Ada nak tengok kan. Okay. Tapi entah macam mana. Status aku ni. Ustaz Faizal punya tak ada ni. Okay. Entah macam mana. Teruskan. Entah macam mana. Dia pilih status kita untuk dilihat. Tengok. Dia tengok kita. Contohlah. Mana dia pun buka lah status kita kan. Dia pun nampak lah. Dia pun tengok lah satu status kan. Ataupun saya buka lah kat sini satu. Contohnya cari orang yang baik sikit. Okay, Sidik contohnya. Sidik best belajar. Ni geng kita ni. Okay. Ni trainer saya lah tuan-tuan puan-puan di Perak. Cumanya perasan dekat atas tu ada banyak tak dia punya apa dipanggil lapisan-lapisan status kat atas kan. Dia punya episod dia, babak-babak dia. Okey, saya cadangkan tuan-tuan puan. Jangan letak terlalu banyak. Cadang letak berapa banyak? Contoh 4 ke 5 cukup lah, jangan banyak sangat sebenarnya. Bila banyak sangat orang per day ke? Per day ke? Setiap hari betul, setiap hari. Sebab 24 hours. Dia akan bertahan 24 jam kan? Ya betul. So sebab kalau letak banyak-banyak, orang buka tengok je ada berlapis-lapis sampai 3,200 contohnya status kan. Tak larat aku. Memang tak tengok lah kan. Saya contohnya macam apa ni, siapa yang pergi Gaza tu, yang rappers tu, Caprice. Saya follow dia punya IG kan. Kalau tengok story dia, ya Allah. Punya banyak bertitik-titik kat atas tu. Story IG dia kan. So bila banyak sangat, orang rasa annoying nak tengok juga sebenarnya. So letak 4, 5, 6 cukup. Jangan banyak sangat. Ni banyak kan ni? Jadi hampir 10 ni banyak lah sebenarnya kan. Okay. So bila orang buka, orang akan tengok lah. Orang akan tengok. Kalau orang nampak benda menarik, orang akan next lagi kan. Orang akan next lagi. Moga Allah lipatkan ganda. Ada nombor account di situ ya. Okay. Sumbangan. Okay. Kita tengok ada tak dia punya komen dekat mana-mana ada tak dia iklankan dia punya produk dekat mana-mana posting. Ada. Dia suruh orang pergi solat Jumaat. Contoh orang akan tengok. Okay. So bayangkan yang sedang terpapar di skrin ni adalah produk-produk kita. Contohlah maknanya orang sedang tengok produk-produk kita Okay. So yang menariknya WhatsApp status ni adalah satu, kalau kita perasan tadi, contohlah kita ada 5 gambar yang kita letak dalam status kita. So automatically orang yang melihat produk kita ni, dia telah pun membuat 6 komitmen. First kali komitmen untuk buka 7 komitmen. First kali lah komitmen untuk klik dekat status punya features tu kan, dekat bawah tu kan, status bawah tu kan, yang ni kan. Okey. Kemudian dia klik pula kita punya status. So itu komitmen kedua. Kemudian dia buka pula semua gambar kita. Itu komitmen yang ke-3, 4, 5, 6, 7. Maknanya orang ini orang yang memang nak tahu apa kita jual. Nak tahu apa kita buat. Boleh faham ke idea tu? Faham. Cikgu-cikgu lain faham. Faham. Okey. Itu dari segi komitmen. Okey. So maksudnya apa? Kemudian apa yang menarik tentang WhatsApp status ni? Ini ramai orang tak buat. Okey. Tuan-tuan puan, apa yang saya kongsikan pada hari ni adalah sesuatu yang saya belajar sebagai khusus. Saya bayar RM1,000 belajar macam mana nak dapatkan klien melalui WhatsApp sebenarnya. Okay. Kita malam ni dapat free je. Terima kasih Tuan Hafiz. Free dengan tuan-tuan dengan Syed, nanti saya tanya bos. Okey. Alamak. Aduh. Okey. Cuba bila kita klik kat status kita tengok macam ni saya baru hantar 20 minit lalu kan. So status yang pertama ada 42 view. Yang kedua ada 37 view, 36 view, 31 view contohnya kan. Okey. So saya pun klik lah. Saya klik dekat view tu, okey. Dan saya boleh tahu siapa yang tengok, betul tak? Ni ada ini Hanim, Fakrul. Saya Faizal mana? Saya Faizal tak ada. Kan? Ada. Ustazah Saya Faizal new. Okey. Right. Okey. Kemudian tengok gambar seterusnya. Tengok lagi view dia. Tengok sampailah semua gambar kita ni, kita tengok. Okey. Right. Apa yang kita nak belajar daripada view ni, okey. Ini benda yang penting Zaman sekarang adalah zaman bila kita nak buat sales, kita banyak kena bergantung pada data. Data maksudnya
data-data lah, maknanya apa information yang kita ada. So daripada view yang ada ni, kita boleh tahu tau sebenarnya. Hari ni kita tengok kita hari pertama kita buat WhatsApp status. Kita tengok. Kita scroll ke empat gambar kita hantar ni. Berapa ramai orang yang sama yang tengok kita punya gambar. Maknanya orang yang sama tengok kita punya produk kan. Contoh kalau saya tengok orang yang pertama ni Kila Masa. Okey, Kila Masa tengok. Kemudian gambar ni pun Kila Masa tengok juga. Gambar ni pun Kila Masa tengok juga. Gambar ni pun Kila Masa tengok juga. Maknanya Kila Masa ni dia sukalah produk saya. Itu anggapan pertama. Okay. Esok saya post lagi kat status. Kita tengok lagi. Ada tak orang yang hampir sama melihat lagi kita punya post. Kan? Maknanya kita start buat data tau. Kita start buat sedikit apa panggil bukanlah kajian, tak ingat dah word dia, tapi kita kumpulkan data tu. Kita collect data tu. Kita kumpul data tu. Kita tengok corak dia, behavior dia. Yes. So nanti bila kita dah biasa buat contoh dalam tempoh seminggu, kita keep track, tengok siapa yang konsisten tengok kita punya WhatsApp status ni, okey. Kita boleh start untuk clusterkan ikut group. Contohlah daripada 100 orang yang tengok kita punya WhatsApp status ni, ada 5 orang yang tengok setiap hari. Dia tengok setiap hari dan dia tengok every single poster yang kita share dalam kita punya status. So, orang macam ni, dia ni memang kata hari-hari tengok kita punya produk kan, dan memang hari-hari tergila-gila kot kita punya produk kot. Okey. Nampak betul tu. So maknanya orang macam ni kita letakkan dalam satu cluster group. Ini group tak kisahlah, tergila-gilakan produk aku contohnya. Kan? Okey, kita letak dulu, kita simpan dia dalam tu. Okey, simpan dia dalam satu kumpulan. Kemudian tengok pula orang yang mungkin dalam seminggu dia tengok 3-4 hari. Ini letak orang yang sederhana yang tergila-gila dengan aku. Okey, ada pula orang yang mungkin 2 hari. Ataupun selepas 2 minggu kita buat status WhatsApp ni, kita tengok pula ada orang yang memang konsisten, 10 orang lebih daripada 10 hari dia tengok kita punya produk. Okay, so kita start untuk clusterkan orang-orang macam ni. Okay. Kenapa kita kena clusterkan? Okay. Sebab selama ni kita dia orang memberikan komitmen untuk melihat kita punya produk, tapi kita tak pernah buat call to action yang betul-betul kepada dia orang. Dapat ke point tu? Sebab maksudnya Tuan Hafiz Tuan Hafiz, bila Tuan Hafiz kata clusterkan ni, maksudnya adakah kita buat secara jadual dekat kertas ke, atau dalam minda kita kita dah aim orang tu? The best is kita jadualkan dekat kertas sebenarnya. Maknanya contohlah cluster tergila-gilakan aku, ada 10 nama kan, letak nama dia Syed Faizal. Of course lah, nama yang ni orang yang dah kita save nama dia dalam kontak kita kan. Syed Faizal kedua, Syed Faizal lagi ketiga, Syed kelima, Faizal dan sebagainya kan. So tuliskan nama tu. Kalau begini boleh Tuan Hafiz, maknanya bila kita dah tengok orang ni asyik selalu tengok kan, lepas tu kita masukkan dia dalam broadcast list kita dalam WhatsApp tu. Standby supaya sampai satu waktu kita baru shoot blast ke mesej diorang semua. Yang tu logik tak? Okey. Yang itu adalah step yang kemudian lagi. Sebenarnya. Oh ya ke? Itu saya akan masukkan dalam step follow up. Okey. Kita ada 1-2 soalan dari teacher kita di dalam grup dalam chat. Mungkin juga kenyataan. Teacher Zalila kata, bergantung juga pada berapa ramai nombor atau kawan yang ada dalam phone. Itu pendapat beliau lah, pendapat teacher Zalila. Pendapat teacher Dayu pula, dia ni bukan pendapat, dia tanya soalan. Kalau dia hide status kita? Maknanya kalau dia hide status kita, maknanya dia memang orang tak layak. Dia memang orang tak layak untuk produk kita sebenarnya. Betul. Betul. Tuan-tuan puan, kalau saya boleh tambah, ini pendapat saya. Kenapa Tuan Hafiz dia boleh close sale sampai beratus ribu? Sebab dia cari orang yang memerlukan. Dia bukan cari semua orang. Sama juga dengan saya tuan-tuan. Bila saya buat ceramah ke apa, kita fokus kepada klien yang nak saya berbanding klien yang tak nak saya. Jangan bazirkan masa kita dengan orang yang tak nak. Sebab sampai ke sudah kita hanya bazir masa kita untuk terhege-hege nak kat dia. Satu juga di Little Khalif. Kita banner jenama Little Khalif. Dan parent yang hantar ialah parent yang menginginkan Islamik. Dia nak anaknya cepat baca cepat dapat baca doa, Quran, solat.
So keluarga yang macam ni akan cari kita. So itu segmen market yang saya faham lah. Betul ke Tuan Hafiz Bai? Betul. Okay. Jadi kalau dia dah hide status kita doa je lah jalan. Betul. Maknanya dah berlaku lah. Maknanya bukanlah kita dah kata Allah hijabkan dia daripada status kita, tapi dia yang menghijabkan dia saja. So kita tak boleh buat apa lah. Kan? So kita tak boleh paksa sebab tu WhatsApp status punya marketing atau sales punya strategi adalah dia bukan forcing. Kan? Tapi klien tu yang memberi komitmen kepada kita sebenarnya. Kan? Dia beri komitmen kepada kita. Kalau saya boleh bagi analogi, so maknanya konsep ni faham maknanya daripada Faham. WhatsApp status, kita tengok komitmen dia, kemudian kita start cluster kan. Kita clusterkan klien ni ikut group. Ikut group. Okay. So that kemudian apa berlaku? Okay. Dia contoh macam ni Dia punya analogi macam ni. Contohlah ada seorang anak dara di sebuah kampung, ada sebuah rumah, dan sebuah rumah tu ada seorang anak dara. Cantik. Yang memang mak ayah dia kurung dia dalam rumah, tak pergi keluar sebab dia cantik sangat. Kan? So tapi orang tahu ada anak dara kat rumah tu. So setiap hari ada ramai pemuda-pemuda yang akan cuba untuk cari jalan supaya boleh jalan depan rumah anak dara ni. Dapat tengok tingkap pun jadilah, dapat tengok cermin pun jadilah, kan? Dan anak dara ni tahu siapa pemuda-pemuda yang selalu jalan depan rumah dia. Kan? Tapi satu hari apa berlaku adalah anak dara ni memang suka kepada salah seorang pemuda yang kerap sangat lalu depan rumah dia ni. Kan? So macam mana dia nak pikat anak muda ni? Dengan caranya adalah dia buka tingkap, dia pun panggil anak pemuda tu, "Wahai pemuda, datanglah kau kepadaku." Contoh kan? Okay? So the same analogy yang kita nak buat kepada WhatsApp status ni, kan? Kita tahu dah, maknanya setiap hari ada orang yang sedang melihat kita punya status, kan? Maknanya anak-anak muda, pemuda-pemuda yang lalu depan rumah kita setiap hari, kan? Kita perhatikan je. Betul. Dan tiba masanya nanti kita nak terus tanya pada pemuda yang betul-betul minat ni, "Kau ni nak aku ke?" Kan? Ataupun dalam bahasa basic kita, "Kau ni nak produk aku ke?" Kan? Okay? So itu lebih, orang kata, lebih sesuai berbanding kita paksa dia beli melalui kita sebarkan dalam WhatsApp group. So that is idea. So selepas kita dah cluster kan, ikut group tadi, group orang yang tergila-gila dengan produk kita. So the next step adalah kita start PM seorang-seorang. So macam PM. Tuan Hafiz Bai tadi contohnya macam yang kat atas tu lah, kilar mas. Betul. Macam kilar mas tu, sebab kita tengok dia pertama dia tengok, 2 tengok, 3 4 tengok, dan selama seminggu setiap kali kita update dia asyik tengok je. Jadi langkah seterusnya Tuan Hafiz cadang kita boleh PM dia. Betul. Assalamualaikum PM. Okay. Baik, benda ni sebenarnya saya buat semasa kalau zaman kita buat training, zaman-zaman masa sebelum PKP kita banyak buat training kan. So untuk guru-guru yang biasa jadi kita punya klien, yang dia ada dalam kita punya WhatsApp dan sebagainya. So kita share lah kita punya gambar-gambar program dekat WhatsApp status kan. So ada guru-guru yang memang konsisten tengok tu, yang mana konsisten tu saya akan terus direct PM dia. "Cikgu macam mana, ada minat nak buat program dengan saya ke?" Kebanyakannya menjadi. Oi. Selamba badak maknanya tanpa rasa segan silu, just "Cikgu ada program nak buat dengan saya," direct je tu. Sebab apa? Maknanya dia memang duduk tengok kita selama-lama ni, tapi mungkin dia segan approach kan, mungkin dia tak tahu nak tanya apa, tak tahu produk apa kan, tak confuse sebagainya. So kita dah nampak komitmen dia. Dia dah nampak dia memang kata regular viewer kita punya WhatsApp status. So kita lah pergi tanya pada dia, "Cikgu ni suka saya punya produk ke? Cikgu saya suka saya punya program?" Tanya terus. Tanya macam ni boleh? "Cikgu ni skodeng saya ke?" Lebih kurang lagi. Okeylah. Baiklah. So maksudnya begitu. So samalah tuan-tuan, perempuan dekat ramai ni. So apa yang saya boleh nyatakan adalah, maknanya bila lepas kita dah clusterkan tu, so bolehlah kita start untuk tengok mana yang betul-betul bagi banyak komitmen kepada kita PM seseorang. Tanya dia apa khabar, dan saya nampak puan banyak tengok saya ni status. Puan ada masa untuk saya kongsikan apa produk saya ada. Ada ingatlah kan. Cumanya saya cadangkan zaman sekarang zaman online, semua orang biasa dengan Google Meet, semua orang biasa dengan Zoom, semua orang biasa, dan even sekarang ni boleh buat WhatsApp video. Kalau klien tu rasa sesuai, mungkin you boleh buat video call terus.
kan. Hai. Buat video call terus, tunjukkan produk, Mungkin tunjukkan dia. itu kalau kawan rapat ke apa kan? Of course orang yang Kawan yang rapat. tengok status kita. Orang yang tengok status kita ni, maknanya orang kita save nama dia save nama dia, kita kenal dia. Kan? So tak salah untuk kita nak pitch sales tu dengan melalui kita buat online video ke, online Google Meet ke, kan? This is a new norm lah. Sekali kan new norm kan. Saya punya klien tuan, perempuan sekalian, bukan ada di KL je, ada di Sabah, ada di Johor. Sebab sekarang ni dah zaman kita boleh merentas negeri tanpa perlu gerak secara fizikal. Kan? So kita manfaatkan benda tu. Okay? So of course bila kita dah start terus je untuk tanya terus apa produk diminat, you nak beli produk ni ke dan sebagainya. Kadang-kadangnya sama ada kita akan close terus ketika itu ataupun dia akan gunakan ayat ini. Let me think about it. Saya fikirkan dulu kan. Saya fikir dulu lah. Kita pasal macam tu kan. Ataupun saya nak kena tanya suami dulu lah. Nak kena bincang dengan isteri lah. Itu ayat standard. Itu ayat standard Ayat standard. Tapi Hafiz Bai punya lain. Hafiz Bai punya jap. Tuan-tuan puan-puan sebab saya kenal kawan saya ni. Saya tahu dia kalau jap dia bukan 5 minit. JAP jap dia saya tahu dah berjam-jam berhari. Okey, tak apa, teruskan tuan, teruskan. Okey. So, bila dia keluar ayat let me think about it, okay, maksudnya dia dah sampai level interest ataupun desire. Okay, tapi dia tak sampai dekat level call to action lagi untuk buat pembayaran dan sebagainya. So, kalau orang yang kita tak close sampai level ni, barulah kita masukkan dia ke dalam broadcast group. Tuan-tuan biasa ke? Perempuan biasa ke dengan broadcast group ni? Masukkan dalam broadcast listing itulah. Yes. Yang ni Cikgu Safar tahu. Broadcast ni, Cikgu Safar. Okey, broadcast ialah kat atas tu, nampak atas kiri kiri. Broadcast list. Ni. Yang saya pusing, saya tunjukkan ni. Yang ni Okey. So bila kita klik ni, macam saya ada banyaklah broadcast group ni. Yang klien cikgu 2019, survey A2 lah, macam-macam lah. So contohlah broadcast list group ni pun kita boleh clusterkan kalau perlu kan, ikutlah mananya keadaan dan sebagainya kan, kalau lelaki ke perempuan ke. So ini maknanya klien-klien yang kita nak follow up dia kan. Follow up dia macam mana, maknanya seminggu sekali kita hantar message yang berbentuk value, jangan hantar produk. Follow up ni jangan follow up maknanya manfaat kepada mereka. Kan, jangan hantar produk, jangan hantar iklan, hantar promosinya. Tapi kita jual value kepada produk tersebut. Contohnya kalau dengan makan apa tadi, hasiat buah anggur. Apa hasiat buah anggur? Hasiat minyak zaitun mencantikkan kulit. Tahukah anda? Macam itulah, something like that. Macam tu. Tahukah anda salah satu daripada hasiat minyak zaitun adalah mencantikkan kulit. Cantik tak kulit saya? Macam contohlah. Cantik tak kulit saya, Cik? So, maksudnya kita hantar value. Jangan produk tu tak perlu sebut sangat. Kalau saya akan buat poster, contoh macam klien saya ni, saya buat ada poster macam ni. Ni contohlah. Sebab saya fokus pada lebih daripada keluarga, saya buat produk macam ni kan. So, apa kelebihan broadcast ni, walaupun dia dalam bentuk group, tapi klien akan dapat dalam bentuk individual. Kan, dia akan dapat dalam bentuk individual. Maknanya bila dia dapat message tu, dia akan dapat dalam bentuk individual, dia bukan dalam bentuk WhatsApp group. Jangan buat WhatsApp group klien kita ni. Kacau bilau nanti. Betul. Kemudian kita boleh tengok. Ejen lain lah, ejen lain. Ejen lain. Tapi kalau personal jangan masuk grup, menyampah dia. Betul. So klien yang masuk grup. So kemudian kita boleh monitor siapa klien yang dah tengok kita punya poster ni. Kita tahulah ni klien dah tengok kita punya poster kan. Datuk-datuk ni semua kan. Okey, ada juga yang tak tengok lagi. Okey. So daripada situ kita boleh monitor lah siapa klien yang okey tak okey kan. Okey, sesekali mungkin lepas 2-3 minggu kita dah tak follow up dengan produk, lepas 2-3 minggu baru kita tanya dia pula kan. So macam mana Haji masih berminat dengan saya punya produk kurma, jus kurma saya masih berminat, sesekali kita hantar. Yang kita hantar dalam Tuan Hafiz, kejap. Tadi buka sekejap broadcast list sebab saya tak pernah pula dapat yang tu scene. Adakah itu feature, rasanya tu feature WhatsApp business kot?
Oh, saya tak pasti Tapi memang Okey. dah lama dah. Macam mana ada tadi ni. yang tadi tu gambar tu? Macam mana kita nak tahu berapa ramai dah tengok? Tolak ke kiri gambar tu. Oh. Tu Ceh. scene by. Lah, adalah. Aku pun baru tahu. Tuan-tuan puan-puan, saya buat apa yang Tuan Hafiz buat ni setakat ni. Tapi saya tak tahu pula rupanya boleh track orang tengok tak tengok. Oh, baru tahu. Terima kasih Tuan Hafiz. Terima kasih. Berbaloi aku join kelas malam ni. Okey. Teruskan. So dekat sini pun kita boleh buat kluster seterusnya. Kan? Daripada sini kita tahulah. Ni orang yang tadi, orang yang dah memang berkenan kat kita, dah bagi komitmen kat WhatsApp Chesters. Kemudian kita dah clusterkan dia, kemudian kita dah approach dia pula untuk buat sales. Kemudian tapi tak close ketika itu. Kemudian kita masuk dalam broadcast list dan kita follow up dia. Kan? Setiap 2-3 hari hantar satu poster dan sebagainya kan. Dan kita boleh tengok daripada orang ni siapa yang rajin tengok kita yang poster ni pun kita boleh follow up juga. Tengok orang ni. Okey, tengok pula proses terus siapa lagi tengok. Kita monitor lagi. Oh, orang sama ke? Tengok kan. So kita boleh monitor kan kat situ. So akhirnya nanti Tuan Hafiz sekali. Tuan Hafiz, tadi yang kita boleh tengok siapa yang dah tengok tu, slide kejap ke kanan. Slide ke kanan. Okey, kat atas ni dia tunjuk scene by. So maksudnya diorang ni dah tengok lah kan? Betul. Lepas tu yang kalau bawah pergi bawah tu, dia ada satu lagi. Delivered tu pula. Apa beza yang ni dengan yang kat atas? Yang bawah ni dia dah sampai tapi dia tak tengok lah. Oh, okey. Jadi dalam ramai-ramai, 4 orang tak tengok lagi. Betul. Contohnya saya pun Kejap. Bukan yang delivered tu orang yang dah tengok ke? Yang atas tu belum tengok lagi? No, belum kan. Yang Tengok tu scene. Tengok tu scene. Kita tak ada iPhone, kita tanyalah. Ini Android rasanya kan? Sama je sebab ni WhatsApp terjadi. Ni WhatsApp. Tapi kejap, Tuan Hafiz, kenapa Tuan Hafiz ada pula read by? Maksudnya ada 3 read by, seen by, delivered tu. Okay, ini message. Oh, ni sebab ayat Oh, ni ayat. Betul, ni ayat. So, kalau ayat dia read by, kalau gambar dia seen by. Betul. So maksudnya kalau kita maknanya nak pergi lagi one step further, orang yang delivered tu tapi tak seen tu kita boleh PM dia lagi lah. Assalamualaikum tuan, dah tengok belum? Macam tu. No, jangan. Maknanya kita bina hubungan lah, bertanya khabar ke macam tu lah. Kalau saya akan fokus pada orang yang read atau yang seen. Oh. Maknanya dia menambah lagi komitmen dia, kan? So yang tak ada ni tak payahlah. Selepas 3 minggu, kita monitor lepas 3 minggu, orang yang masih lagi setia kita. Kan? Sebab apa contoh saya bagi contoh. Saya pun dapat juga broadcast macam ni kan. Contoh saya punya ejen takaful yang saya ambil takaful dengan dia. Dia bagi saya broadcast. Ada dia punya broadcast saya tak buka lagi. So Cis kat Arbaya kesian dia. Tapi ni saya punya ejen. Okay. Oh ya ke? Okey lah. So maknanya dekat dia punya WhatsApp status, WhatsApp broadcast list dia delivered ni. Delivered dia tak seen lagi kan. So maknanya itu kelebihan dia bila kita buat broadcast list ni. Kita boleh dapat macam tu. Sebenarnya kita monitor lagi macam saya sebut tadi, zaman sekarang zaman data. Kalau kita dapat capture data dengan lagi baik, lagi best kita buat sales sebenarnya. Kita tahu dah orang yang mana yang betul-betul minat dengan kita punya produk, mana yang tak minat dan sebagainya. So orang-orang yang bila kita tengok contohnya ada setengah orang tu memang main datuk-datuk je. Customer kat datuk-datuk kalah kita. Contohnya kat bawah tu kan, yang deliver tu. Kalau kita tengok setiap gambar kita, setiap ayat kita hantar, dia tak scene pun, dia deliver je. So abaikan dia orang macam ni kan. Maknanya jangan paksa dia untuk beli produk kita kan. So kita fokus pada orang yang beri komitmen kepada kita. So itu dari sudut marketing strategi. Okay, clear ke? Menarik. Clear. Okay, ada soalan? Cikgu, ejen-ejen sekalian, clear ke? Respon sikit. Ya, insyaAllah. Okay, baik, Cikgu Ati. Boleh ya, Cikgu Safal semua okay ya? So, dia biasalah, dia first time dengar benda baru ni, dia perlukan masa sikit untuk adapt. Betul. Kita ada lagi 15 minit, Tuan Hafiz. Okay, tadi tu kenapa masih ada lag je? Oh, lag ke? Okay, boleh. Line clear. Okay, sekarang ni saya nak ajar macam mana nak buat ayat sales. Okay, ini Cikgu Safwa berminat ni. Okay, contoh kalau kita nak WhatsApp Okay, Syed tolong buka WhatsApp. Contohlah saya WhatsApp dengan Syed Okay. Biasanya ada orang nak message. Wow.
Terharu kita. Betul lah. Nak pula kalau kita WhatsApp orang yang dah lama je tak contact. Kawan-kawan lama kan. Okey. Salam Syed. Okey. Apa khabar? Oi, best je. Ada orang tanya kan? khabar kita. Hantar itu je dulu. Okey, so sekarang ni nak baca dulu ke apa? Syed pula buat macam terbaca WhatsApp tu lah. Dah respon lah. So saya klik kan ni? Klik. Klik lah. Okey. Klik okey. Saya pun tengok. Salam saya apa khabar? Lepas tu saya pula fikir macam ni. Malah aku nak layan. Ni mesti nak tanya aku nak ambil insurans ke tak nak? Malah. Orang tanya apa khabar ni jawab lah. Oh ya ke? Okey. Okeylah baiklah. Okey. Wassalam bye. Wassalam Hafiz. Alhamdulillah. Oh baik. Syukur. Okey, right. Very good. Very good. Okay. Ini memang cara saya jawab tuan-tuan, jangan rasa pelik Okey, silakan Syed. Okey, saya nak minta tolong ni. Aduh, ni aku dah agak dah mamak ni. Okey Okey, buat Syed stop kejap. Okey, biasanya bila kita hantar ayat macam ni, apa yang bermain di fikiran orang yang menerima ayat ni? Memang nak tolong. Kita tanyalah, okey, nak tolong apa weh? Macam tu kan? Yelah, tapi biasanya kita yang dapat mesej macam ni, biasanya orang kita akan fikir nak pinjam duit. Minta duit. Nak minta duit ke tak? Nak pinjam duit ke ataupun buat kan? Okey. Right. So, Syed jawab soalan tu. Jawab ayat tadi. Jawab dengan keadaan normal lah. Memang normal. My style lah, my style. Okey. Alamak. Nak tolong apa? Okey. Okey. Ayat seterusnya adalah nak minta tolong bagi feedback. Okey, stop kejap. Okey, the moment kita sebut nak minta tolong bagi feedback, orang yang dapat Syed lega tak dalam hati dia? Lega sikit lah. Lega sebab apa? Oh, ingatkan Mama ni nak minta duit. Betul tak? Sis, kan? Okay. Tapi feedback. Okay. Dan bila kita sebut nak minta feedback, poin nombor 2 adalah kita sedang menghargai dia sebenarnya. Saya sedang memberi penghargaan kepada Syed dan kepercayaan kepada Syed untuk beri feedback kepada Syed. Menjadi sampel. Okey. Tanya Syed, feedback apa pula? Begitulah. Tanyalah. Okey. Kita lihat ayat lah. Okey, jap. Ini contoh apa contoh. Bro? Okey, macam ni. Saya baru join ataupun saya baru jadi ejen apa tadi? Ejen Kinder Mall lah. Ejen Kinder Mall. Kinder Mall. Okey. So ada beberapa produk menarik nak share dengan Tuan Syed. Tuan Syed, boleh tak? Alamak, terreply okey boleh sebelum dapat mesej. Tak jadilah konan kita. Cia. Okeylah, agaklah mesej tu tak sampai lagi. Okey. Bagi feedback. Boleh tak Tuan Syed bagi feedback? Okey, kejap. Lagi sekali. Okey, boleh. Nak tengok copy paste. Nak tengok okey ke tak produk ni. Macam tu kan. So bila kita buat macam ni, kita seolah-olah macam klien boleh baca benda tu, dia nampak macam budak ni bukan nak jual kat aku sangat produk ni. Dia lebih nak dapatkan feedback je, okey tak okey produk ni. Betul tak? Kan? Sebab kadang-kadang manusia ni dia belum dengar lagi apa kita jual tapi dia dah reject. Betul tak? Betul. Kan? Sedangkan bila dia dengar pada benda yang kita tidak tahu. Sedangkan bila dia dengar bagus benda ni, dia beli. Tapi sebabkan dia tak nak, dia on the first step rejection tu, dia dah reject kita punya permintaan, automatically dia tak dapat the information kan. Okay. So bila dah sampai kata okey boleh tu, set lah terus. Okey. Malam ni jam 9 malam saya call ke tak salah, call ke ataupun kalau Raja nak buat video call ke share nak video buat ke whatever lah, tapi set terus. Okay, set ni pula Syed, kita gunakan double bind. Baik. Okay, dia biasanya saya macam ni.
Puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, double bind ni ialah kita memberikan dua pilihan yang sebenarnya dua-dua tu membawa ke satu maksud yang sama. Contohnya, Cikgu Safwa dia nak menjual. So dia pun tawarkan dekat customer dia, awak nak beli Baby Mora ke Kinder Mall? So customer tak kisah, dia nak Kinder Mall ke Baby Mora, asalkan dia beli daripada Cikgu Safwa. Itu salah satu contoh double bind. Tapi contoh tu tak sesuai lah. Itu contoh yang biasa. Contoh yang paling power begini. Contohnya kepada anak contohnya Cikgu Safwa ada anak yang dah jam 4 tu. So dah maghrib, kita cakap kat anak kita, anak, dah maghrib ni, nak makan dulu ke nak mandi dulu? So tak kisah dia nak makan lepas tu mandi ataupun mandi lepas tu makan, sebab dua-dua tu ke arah positif. So double bind ialah dua pilihan yang sebenarnya membawa kepada satu maksud. So Fatihah belajar sesuatu hari ni. Saya buat lagi. Cik Syed, esok petang jam 5 PM atau Sabtu pagi jam 10 AM? Mana Cik Syed free? So kita pun pilih lah 10 pagi. Automatically kita perangkap otak dia lah, macam Cik Syed boleh kena perangkap otak. Kena reply. Tapi saya contohnya tapi saya tak free dulu masa ni. Kan? So saya pula yang bagi masa lain. So tetap ikut dia. Tak kisahlah hari Ahad, mungkin hari Ahad tengah hari ke. Cuba saya reply tu. Okey. Baik. Okey. So maksudnya apa? Perempuan sekalian, okey. Bila kita guna double bind ni, kita tak nak kita jangan tanya dia kalau Encik Syed free tak pagi esok. Contohnya kan, ataupun Encik Syed free ke tak? Tak free lah tu, dia letak je dengan tak free. So, kita bagi dua option. Bagi satu je. So bila bagi dua option, dia kena pilih salah satu, ataupun kalau memang dua-dua masa dia tak free, kebiasaannya pengalaman saya dia akan bagi masa sendiri. Hafiz, satu pagi saya tak free, petang Jumaat saya tak free, tapi kalau Ahad petang saya free. Contoh kan. Okay. Menarik. Yang penting kita nak masa dia kan. Kan? Tercapai lah objektif kita kan. Yang penting kita nak dapat cerita produk. Yang penting kita nak kita lock supaya dia dengar apa yang kita nak sampaikan. Yes. Okay. So, okeylah. Saya akan reply. Alright. Okay. Subhanallah. Tu ayat Islamik sikit ya di situ, nampak tak? Thank you Cik Syed. Okay. Lepas tu saya akan lock sekali lagi. So, jumpa Sabtu pagi jam 10 AM. Ya, kena buat macam ni kena recall dan kena dapatkan clarity. Yes. Kena concludekan balik kita punya appointment tu. Supaya memang dia letak dalam otak dia, okey betul. Dia benda yang aku dah janji. Dia dah janji dengan kita. Okay. So that something, then kita stop lah dulu kat situ. Jangan tak apa-apa. Kita tunggu, kita kena prepare lah some presentation ke, dengan produk ke, apa semua whatever lah. Material dia untuk kita present pada hari Sabtu jam 10 pagi. Okay. Mantap. Ini yang saya buat hingga akhirnya saya tak dapat blue tick. Boleh faham Okay. Faham. Right. Okay, Cikgu Safwa, faham. Lain macam termenung di situ. Baik ya. So sangat bagus tuan-tuan puan. Maknanya ini rahsia besar Tuan Hafiz. Antaranya yang beliau lakukan, saya pun terjerat. Saya kantor dia ajak saya jom minum-minum kat IOI. Saya pun pergilah. Sekali present, aduh kena juga. Okay, so sangat bagus. Maknanya tak adalah jahat sangat. Memang betul pun, memang kita akan dapatkan feedback. Kalau dia tak beli, tak apalah. At least kita dah dapat sedikit maklum malas dari orang tu. Dan kalau orang tu beli, alhamdulillah. Satu lagi kesyukuran macam tu. Betul tak Tuan Hafiz? Dia macam ni dia masa kita present tu, kalau kita close, alhamdulillah. Okay, lepas close, jangan lupa untuk dapatkan referral. Ini yang mahal sebenarnya. Maknanya kita tanya dia, contohlah macam Encik Syed. Encik Syed, dia beli kita punya produk kan. Mesti dia beli tu mungkin ada sebab lah. Mungkin dia suka ke dan sebagainya kan. Dah habis settle pembelian tu, kita tanya Syed, Encik Syed rasa apa saya kongsikan ni berbaloi dan penting tak Encik Syed? Kan? Kita tanya dia soalan tu. Kan? Of course dia kata, dia bagus. Saya nampak bagus. Dia bagus untuk kesihatan saya apa semua. Encik Syed, kalau Encik Syed rasa bagus, ada tak sesiapa kawan-kawan Encik Syed rasa perlukan produk yang sama untuk saya call dia? Dia panggil referral. Tahu puan, referral sangat-sangat mahal. Saya kan Encik Syed, okeylah, you contact Puan Afiza, you contact Hafiz Bai,
You just mention my name, cakap saya yang recommend produk ni pada ni. Tuan-tuan puan, referral yang dimaksudkan ialah orang yang kita recommend seterusnya. Yes, So betul. boleh jadi ahli keluarga kita, boleh Betul. jadi juga pasangan tau. Sebab saya pernah dapat seorang tu, saya dah explain kat dia. Dia kata isteri saya, tapi yang ni dalam konteks kami dalam dunia motivasi lah. Contohnya si suami ialah kaunselor di sekolah lain. Lepas dia dah buat dengan kami, dia kata nanti promote lah kat isteri saya. Isteri saya kaunselor di sekolah lain. So walaupun isteri dia boleh je cerita kat rumah nanti. Tapi tak, dia recommend kita kepada isteri dia. So itu pun mahal. So kita boleh approach isteri dia dan ulang balik the konsep sama lah macam tu. Betul. So apa kekuatan referral ni? Pertama adalah kita dapat jual nama klien kita tadi kan. So contohlah Puan Safa pun call Hafiz Bai. Hafiz Bai, saya dapat nombor dia Encik Said ni. Encik Said ni minta saya call Hafiz Bai. Kebetulan lepas saya Said. So automatically saya okey lah kan. Walaupun Puan Safa tak kenal saya pun, strangers tak kenal saya pun, tapi sebab ada referral tadi, automatically dia bantu. So kalau dah contoh itu kalau beli, kalau klien ni tak beli telefon pun kita tanya soalan sama. So tak apa saya mungkin tak berminat dengan produk ni untuk hari ni, mungkin minggu depan ke tahun depan dan sebagainya. Tapi saya rasa apa saya kongsikan ni berbaloi tak? Penting tak untuk saya kan? Kita kena berani tanya soalan tu kan. Kalau dia kata penting dan sangat baloi, saya boleh tak bagi saya 2-3 number yang saya rasa perlu dengar saya punya presentation. So dia akan rasalah, so dia akan cadangkan kepada kita nama tu kan. Okeylah, you call lah saya punya ayah mertua ni, you call lah saya punya apa ni mak betul dah tinggal lah. Yelah, orang-orang lain yang mungkin kalau ayah mertuanya, yelah kalau ayah mertua dia businessman ke apa, menarik tu boleh sampai-sampaikan kan. Okay. Right. Itu semasa presentation lah. Okay, right. Yang tadi tag saya ajar tadi faham maksudnya apa? Dia kena step by step. Jangan gopoh. Contoh ayat iklan gopoh kat WhatsApp ni, saya contoh. Ini Dr. Asmadi cakap saya ni. Dia buat dalam bentuk macam ni. Ni saya kongsi lah. Dia hantar satu mesej panjang macam ni. Kan? Memang malas nak baca. Saya rasa kita semua pernah dapat mesej macam ni tu lah. Kan? Bila kita macam ni, automatically kita terus tutup. Kan? Kita tak tengok dah. So jangan tinggalkan, jangan biarkan kita diselami dengan blue tick tuan-tuan. Dan jangan berikan impression yang salah lah di awal-awal dengan lambatkan mesej macam tu. Orang tak baca. Dan orang jadi annoying kan. Apa lagi kita hantar lagi orang annoying. Kan? So better buat dalam bentuk macam tadi. Okey. Nak lagi ganas Syed. Contoh ayat lagi ganas. Okey. Ayat ganas lah. Ini sesuai Cikgu Nurul Ain kena dengar ni. Teacher Nurul Ain dengar. Ini untuk orang yang rapat gila dengan kita. Adik-beradik ke? Aduh, aku lagi. Okey, silakan. Tak ada orang lain. Silakan. Salam Syed. Assalam pula dah. Okey, assalam Syed. Okey. Wassalam. Nak jawab tanya dulu boleh sebelum send. Nak tanya soalan penting ni. Bayangkan kalau kita dapat soalan daripada adik kita, tiba-tiba dia soalan saya nak tanya soalan penting ni. Apa kita punya perasaan masa tu? Macam soalan direct macam-macam point tu. Kan? Ini apa hal ni budak ni nak tanya soalan apa ni? Bila dia jawab soalan apa tu? Kau dah ni ke? Macam tu So kita berterus. Rumah dah ada jus kurma belum? Jus aroma. Jus aroma belum? AROMA. Kurma tak ada. Tak apalah, bolehlah berlakon je lah tuan-tuan puan. Okey. Saya rumah dah ada jus kurma aroma belum? Lepas tu agak-agak orang akan reply apa ya? Apa punya soalan ni saya akan tanya. Jadi boleh? Apa punya soalan ni? Boleh? Ataupun kalau apa belum tu? ada nak share. Nak share sikit tentang produk. Boleh jugalah macam ni. Ini untuk orang yang rapat gila dengan kita. Ni kalau straight to the point lah. Straight to the point. Maknanya kita tak nak berbunga-bunga dia. Straight to the point. Maknanya berseni-seni. Yes. Kalau close, kalau tak close, nothing tulus. Okey. Ini boleh jugalah. Ini saya buat kadang-kadang macam ni. Okey. Maksudnya dengan syarat orang tu rapat dengan kita, kita ada repo, ada hubungan yang baik dengan orang tu, boleh buat beginilah.
Betul. Kalau dia kata dah ada dah, okey deh. Kalau dia kata dah ada, okey bagus, saya teruskan makan, jangan jus tu teruskan minum, memang bagus untuk kesihatan. Okey, recommend juga untuk kawan-kawan lain beli jus yang sama. Okey, saya thank you. Okey, tinggalkan dia. Maknanya jangan macam ni pula. Oh, dah ada ke jenama apa? Oh, jenama ni tak elok. Ambil lah jenama ni. Jangan buat macam tu lah kan. Jangan. Jangan tuan-tuan perempuan, jangan buat begitu Jangan bunuh diri sendiri. Kita pula terus ingatkan dia macam tu, nanti dia macam tiba bingok. Benda ni apa hal? Nanti dia jadi, kau jual ke? Cus ni? Jual saja. So then boleh lah nanti nak promo balik makan je kan. Okay? Itu pun boleh juga. Itu ganas sikit lah. Tapi nasihat saya jangan buat macam Dr. Asmadi buat nanti. Hantar mesej panjang-panjang tu, jangan. Elakkan buat macam tu. Dia sangat annoying sebenarnya. Right. So itulah wallahualam yang saya nak kongsikan pada hari ini.